Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada firman-firman Allah surah Al-Kahfi. Kita masih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita masih dalam siaran yang kali ke-10 surah Al-Kahfi ini. Kita sedang dan masih menghayati kisah Ashabul Kahfi, yang mana pada ayat 17 dan 18 sebagai membuktikan sebahagian daripada kebenaran kisah yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan bagi pertanyaan yang dikemukakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, seperti mana idea yang didatangkan oleh orang-orang ahli kitab. Maka perincian tentang keadaan tidur Ashabul Kahfi dan keadaan gua itu sendiri apabila matahari terbit sebelah pagi, apabila matahari terbenam sebelah petang, condong ke arah barat dan sebagainya. Bagaimana keadaan gua itu? Keadaan Ashabul Kahfi tidur, keadaan gua itu sebagai membuktikan kebenaran kisah yang terdapat dalam apa yang dicatatkan oleh orang-orang ahli kitab. Itu yang kita sedia maklum. Al-Quran ini, kata Allah, diturunkan musaddiqan lima baina aydih, iaitu sebagai membenarkan apa yang ada terdahulu, kitab-kitab dan catatan orang-orang ahli kitab terdahulu. Al-Quran membenarkan mana yang benar, yang tidak mereka selewengkan. Termasuklah kisah Ashabul Kahfi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dua ayat yang lalu, ayat 17 dan 18, Allah menceritakan ataupun mengisahkan ataupun mendetailkan, memperincikan keadaan tidur dan keadaan gua di tempat persembunyian Ashabul Kahfi ini. Yuk muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung penghayatan kita. Ayat ke-19. Firmanullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah pula, kata Allah, ba'asnahum, kami bangkitkan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perhatikan ya, sebagaimana mereka tidur, Allah Subhanahu wa taala firmankan, fadarabna ala azanihim, kami tutup rapat pendengaran mereka. Maknanya dengan itu mereka dapat tidur dengan dalam jangka masa yang cukup panjang, tempoh yang cukup lama. Kami maknanya buat mereka tidur. Kali ini di ayat 19 ini, wa kadzalika ba'atsnahum, dan demikianlah pula kami bangkitkan. Maknanya bukan kerana mereka ni dah lama sangat tidur, dah penat tidur, dah puas tidur, kata orang tu, mereka bangun. Tak. Kami yang bangunkan, kata Allah. Kami yang bangkitkan mereka. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan satu keinsafan kepada kita, bahawa ini adalah kuasa Allah. Allah kalau nak menentukan sesuatu begini, beginilah jadinya. Memang kalau ikut
nature, ikut lumrah. Kita kalau dah puas tidur, kita akan terbangun. Kita akan terbangun dari tidur kita. Ini lumrahnya lah. Ataupun kita dah set jam, alarm clock kita ni, untuk kita bangun pukul 5 pagi. So, pukul 5 pagi bila bunyi alarm clock ini, kita terbangun. Dan sebagainya. Kita melihat kita yang bangun, sebagaimana kita penat, kita yang tidur. Betul. Itu nature, itu lumrahnya. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di baliknya adalah kekuasaan Allah. Yang menjadikan, yang membolehkan kita ini tidur, Allah. Yang membolehkan kita ini bangkit dari tidur, juga Allah. Ini hakikatnya. Ini hakikatnya. Kita memang berupaya angkat tangan kita ini. Kita boleh genggam sesuatu. Kita boleh, kata orang itu, gapai dan capai sesuatu. Dengan anggota tubuh badan kita. Tangan kita sebagai contoh. Tapi hakikatnya, kalau kekuatan itu tidak dipinjamkan oleh Allah, kemampuan, keupayaan untuk menggenggam tak diberikan oleh Allah. Sebahagian orang tua-tua yang dah uzur sangat, kadang-kadang genggam sesuatu barang itu boleh terlepas. Apakah jari mereka kurang? Tak. Jari tetap 5. Tapi kalaulah 40 tahun dulu, 50 tahun dulu mereka genggam barang yang mungkin sama mereka genggam, tak terlepas. Tapi kenapa kali ini boleh terlepas? Sebab kekuatan tidak diberikan oleh Allah. Keupayaan tidak dipinjamkan pada usia yang demikian oleh Allah. Ini contoh saja. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu Nabi mengajarkan kepada kita, bila kita nak tidur, kita baca doa. Kita baca doa. Doa kita iaitu Alhamdulillahillazi, ataupun kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan kita ini. Kita mulakan dengan Bismillahi, dengan nama Allah, amutu wa ahya. Sebahagian ulama menyatakan ahya wa amut, dengan nama Allah, ahya wa amut. Aku hidup dan aku mati. Itu bila nak tidur. Bila bangun daripada tidur, Bismillahi, dengan nama Allah, amutu wa ahya. Aku mati dan aku bangkit. Aku hidup. Jadi ini semua antara panduan, doa-doa yang Nabi ajarkan agar setiap apa gerak-geri kita, ucapan-ucapan kita, tindakan-tindakan kita ini teriring dengan doa-doa dan zikir-zikir kepada Allah. Jadi kembali kepada ayat 19 surah Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika ba'atsnahum." Demikianlah kami bangkitkan mereka. Kami, yakni Allah membangkitkan mereka. Untuk apa? Liyatasaalu bainahum. Untuk mereka ini tertanya-tanya antara sesama mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bermakna bangkitnya mereka ini sebagaimana tidurnya mereka ini serentak. Tidur, semua tidur. Ashabul Kahfi ini semua tidur. Bila bangkit, semuanya bangkit. Semuanya terjaga. Bukan satu terjaga, yang satu ni masih lagi tidur terus. Tak. Itu yang membolehkan mereka ini yatasaalu, bertanya-tanya bainahum, antara sesama mereka. Apa yang ditanyakan? Kita perhatikan, kita renungi, kita selami sedikit lebih dalam lagi. Qala qailum minhum,
Berkatalah salah seorang di antara mereka yang bangkit itu, Ashabul Kahfi ini, kam labistum, berapa lama kamu berada di gua ini? Qalu, yang ditanya memberi jawapan. Mereka berkata, labisna yauman aw ba'da yaum, mungkin kot kita ini tidur yauman, satu hari. So satu hari ni maknanya ni 24 jam lah. Penat sangat kot, jauh sangat berjalan ke apa ke, masuk dalam gua, tidur pula sedap umpamanya kan, sampai satu hari. Au ba'da yaum, ataupun sebahagian hari. Maknanya mungkin hanya sekitar berapa jam saja, 8 jam ke, paling-paling pun 12 jam, setengah hari ke apa ke. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum, berkatalah mereka, sebab ada yang berpandangan kita ini tidur satu hari, ada yang berpandangan tak sampailah satu hari. Jadi ada berbagai pendapat. Lalu ada pula yang berkata, untuk menutup perbicaraan yang remeh-temeh ini, berapa lama dan sebagainya kita berada di dalam gua ini, berkatalah sebahagian mereka ini, rabbukum a'lamu bima labistum, rabbukum a'lamu bima labistum, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama tempoh yang kamu berada di dalam gua ini. Sudah berapa lama, Tuhan kamu yang lebih mengetahui. Sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita persoalkan, kita pertikaikan untuk apa Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti dulu pada permulaan ayat 19 ini sebelum kita sambung firman-firman Allah seterusnya. Demikianlah kata Allah, kami bangkitkan mereka untuk mereka tertanya-tanya di antara mereka. Apa pertanyaan antara mereka? Iaitu, qala qailum minhum, berkata salah seorang di antara mereka ini, kam labistum. Pertanyaan boleh datang dalam pelbagai bentuk. Umpamanya, terjaga je. Oh, dia nampak kawan dia pun terjaga. Kau tak lapar ke? Umpamanya lah kan. Si cakap contoh makan je kan. Kau tak lapar ke? So, boleh tanya demikian. Ataupun boleh tanya, biar terjaga je. Sedap tidur macam, kau tidur sedap? Umpamanya lah kan. Tapi yang ditanyai adalah, kam labistum, berapa lama kamu berada dalam gua ni? So, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, daripada satu sudut, persoalan yang dibangkitkan inilah yang menjadi persoalan dasar bagi kisah Ashabul Kahfi. Tempoh tidurnya Ashabul Kahfi ini berapa lama? Yang dipertikaikan oleh orang-orang Arab dengan orang-orang ahli kitab. Berapa lama tempoh mereka ini tidur? Bukan isu tidurnya, tapi tempoh berapa lama? Berapa ratus tahun? Ikut kiraan kamu dan sebagainya. Jadi itu persoalan, pertanyaan yang dikemukakan. Dan di balik pertanyaan ini, selain daripada sekaligus yang menjadi dasar kisah Ashabul Kahfi, tempoh tidur yang lama ini, di balik itu, yang ingin kita lihat juga adalah keadaan mereka ni, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila dibangkitkan. Ashabul Kahfi ni, orang kita sedia maklum, bila semakin tua, fizikal kita ni semakin berubah. Malah bukan setakat semakin tua, semakin mendewasa. Dari kanak-kanak kita punya ketinggian kita,
berat badan kita dan sebagainya kan. Mungkin bertambah, mungkin berkurang. Dulu aku tengok engkau bukan main punya kurus. Sekarang semangat Umpamanya lah. Fizikal berubah. Ini lumrah lah bila seseorang itu hidup. Fizikal akan berubah pun ketika mati. Namun, bukanlah persoalannya yang ingin kita perkatakan bila mati itu di sini, pada masa ini. Yang ingin kita lihat di sini, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, adalah fizikal Ashabul Kahfi ini tak berubah. Walau dah beratus tahun. Bayangkan seorang mungkin tak melihat dirinya, takkan dia terjaga saja, dia keluarkan cermin, tengok macam mana muka aku ni. Umpamanya. Ataupun dia pegang-pegang, janggut aku ni dah panjang apa. Umpamanya lah. Contoh. Yang dia nampak kawan dia. Bayangkan kalau dia nampak kawan dia dengan rambut yang dah panjang, beruban pula, dengan fizikalnya yang dah tua betul. Kau siapa Mungkin itu pertanyaan. Kau siapa Aku Mat kawan kau. Umpamanya. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang mungkin ditanyakan. Tetapi bila yang bertanya kemukakan pertanyaan kepada kawan-kawannya ataupun orang yang berada di sekitarnya, qalu kam labistum, berapa lama, sebagai menunjukkan bahawa fizikal mereka tidak berubah. Itu yang mereka kenal. Ini kawan dia. Dia tu siapa nama dia? Yang ini apa kita panggil dia? Semua. Kalau tidak akan timbul pertanyaan, siapa kamu? Orang-orang yang berada keliling aku ni. Sebab fizikal berubah. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Apakah kisah Ashabul Kahfi ini itu saja yang mengandungi satu yang menakjubkan kamu? Sebab kisah ini saja dah mengandungi pelbagai, dalam kisah ini saja dah mengandungi pelbagai ketakjuban ataupun kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya inilah. Tidur tempohnya yang lama, itu satu hal. Tempoh tidur. Dan tidur mereka ini tidak mengubah keadaan fizikal mereka ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu permulaan ayat 19. Kita sambung. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. Sekarang ini, utuskanlah salah seorang di antara kamu untuk membawa biwariqikum, membawa wang ini ilal madinati, ke Madinah, ke bandar. Maknanya bila mereka ni dah persoalkan dan akhirnya persoalan-persoalan seperti ini remeh. Berapa lama tidur ni remeh. Kita serahkan, Rabbukum a'lamu bima labistum, Tuhan kamulah yang lebih mengetahui. Kalau kamu katakan 1 hari ke, kamu katakan separuh hari ke, kamu katakan 3 jam ke, umpamanya, dah serahkan kepada Allah. Allah lebih mengetahui. Kalau kamu katakan 1 hari benar, ataupun yang mengatakan setengah hari itu benar, apa untung dia? Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nak gaduh-gaduh lah. Jangan nak perselisih-selisih lah. Inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Islam mengajarkan kepada kita adab dan akhlak. Bahawa jangan banyak pertikaikanlah. Jangan banyak persoalkan hal-hal yang remeh. Kenapa goreng ikan tabur garam dulu? Kan boleh tabur garam selepas ikan tu digoreng. Contoh sajalah.
contoh saja. Ini benda remeh. Yang penting adanya garam untuk tidak menyebabkan ikan yang digoreng itu tawar meleleh, kata orang tu, tak ada rasa apa-apa. Nak taruh garam taruh dulu, ataupun garam taruh kemudian bila nak makan itu terpulang. Ikut adat resam orang-orang kita, kalau buat bancuh teh tu kita campur gula sekali. Ikut orang-orang, umpamanya lah orang-orang Arab, mereka buat teh, kalau nak minum baru taruh gula. Gula. Sebab seorang tu, dia ni tak suka teh manis. Sebab itu dia taruh gula sikit. Yang si fulan ni, dalam muka manis. Cakap manis. Maaf cakap, kencing manis pun. Kalau taruh gula, ya Allah, 0,5 kilo. Jadi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini persoalan-persoalan yang remeh. Serahkan kembali pada Allah. Yang penting sekarang ini adalah fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Nah, ini ada duit ni. Pergilah ke bandar. Untuk apa pergi ke bandar? Gunakan duit. Pertamanya yang ingin kita lihat sebelum kita menjangkau ke ayat-ayat seterusnya, firman-firman Allah seterusnya, ayat 19 ini, iaitu Ashabul Kahfi dah ada perancangan. Kalau setakat mereka ini nak menyembunyikan diri masuk ke dalam gua, lepas tu habis, kita asingkan diri kita, kita tak nak menyembah Tuhan yang banyak ni sebagaimana yang disembah oleh kaum kita ni, kita beriman kepada Allah. Yuk, mari kita masuk dalam gua, kita zikir ramai-ramai ke apa ke, kita habiskan usia kita dalam gua umpamanya. Apa bawa duit? Maknanya perancangan mereka ni jauh. Mereka nak migrate, mereka nak berhijrah. Dan memulakan kehidupan baru di tempat lain. Dan memerlukan duit, wang. Itu yang mereka bawa. Jadi dengan wang inilah akhirnya terdedah pengenalan mereka. Jadi pergilah di antara kamu ini ke Madinah, ke bandar. Falyanzur, tujuannya untuk sightseeing ke, untuk jalan-jalan cari lalu-lalu ke, jalan-jalan tengok-tengok ke apa ke, tak. Tapi falyanzur ayyuha azka ta'aman, untuk mencari manakah makanan yang paling suci. Maknanya mereka dalam keadaan lapar. Jadi ambil duit ni, bawa duit ni, pergi ke bandar, carilah, belilah makan. Tapi garis pandunya dalam nak mencari makan ini bukan tengok, selera lah, sedap lah, ini mesti best. Ataupun tengok, ini mahal lah, gerai itu murah, so beli yang murah. Bukan kerana beli yang murah, bukan kerana beli kerana apa? Kerana makanan ini menarik ke, ataupun aroma makanan ini Masya Allah mengancam ke, ataupun kerana lawannya dia tu yang jual, yang tukang jual makanan tu, umpamanya lah. Bukan. Ayyuha azka ta'aman, mana satukah makanan yang paling suci. Azka ni bukan sekadar suci saja dalam ayat ini, dia juga mengandungi maknanya makanan yang baik, makanan yang sesuai dimakan. Makanan yang sesuai dimakan. Maknanya kita ni, contoh. Kita ni cuma 7 orang aja, ataupun cuma 5 orang aja. Takkan kita nak beli makanan sampai 50 orang, nak cukup-cukupkan duit. Itu termasuk azka ta'aman, makanan yang paling suci. Maknanya, sebab itu Nabi SAW pernah bersabda, makanan 2 orang boleh dimakan 3 orang. Makanan untuk 3 orang boleh dimakan untuk 4 orang. Sebab yang kita makan ni bukan hanya sekadar makanan saja. Yang kita makan ini adalah untuk meraih keberkatan Allah di balik makanan yang kita makan. Bukan setakat makan untuk nampak sedap je kita makan. Tapi untuk mendapat keberkatan daripada Allah menerusi makanan tu. Falyatikum birizqim min.
Inilah dia. Maka bawalah datang sebahagian daripada rezeki itu, iaitu makanan itulah. Tak perlu banyak-banyak beli. Kita makan cukup-cukup aja untuk kita. Wal yatalattaf. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kitab suci Al-Quranul Karim yang lama, Mushaf Osmani ni, ada dibolkan, dibesarkan saiz perkataan wal yatalattaf. Malah kalaulah yang lain tulisan-tulisannya itu, ayat-ayat ini satu Al-Quran berwarna hitam, wal yatalattaf diwarnakan dengan warna merah. Ini Quran lama. Mengapa ditulis dengan tulisan yang besar saiznya, bold lagi, dan warna merah lagi? Kerana perkataan wal yatalattaf ini bererti berlemah lembutlah, bersopan santunlah. Perkataan wal yatalattaf ini adalah perkataan yang berada di tengah-tengah Al-Quran. Maknanya Al-Quran yang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Fatihah tu, ayat pertama, dan berakhir dengan ayat terakhir daripada surah An-Nas, minal jinnati wan nas, itu akhir. Maka wal yatalattaf ini di tengah-tengah, di tengah-tengah Al-Quran. Dan ingin kita perhatikan adalah perkataan wal yatalattaf. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kepercayaan orang-orang dulu. Kepercayaan orang-orang dulu. Kadang ayat Al-Quran ni dia tak hafal pun. Dia tak hafal pun. Bahkan surah Al-Kahfi ni dia tak hafal pun. Bahkan ayat ke-19 dia tak hafal pun. Tapi perkataan wal yatalattaf ini sebahagian, sebahagian. Wal yatalattaf ini, itu dia hafal. Dan digunakan bila mana nak mukul orang. Pukul orang. Umpamanya, bila mana kau nak pukul dia tu kan, tak terus orang tu pingsan, kau umpamanya tarik dia sekali kau lepaskan. Bila kau lepaskan, jangan lupa kau sebut wal yatalattaf. Ini jadi kepercayaan sebahagian orang dulu-dulu. Orang sebelah kita ni lah kan. Orang Arab tak gunakan. Sebab orang Arab tahu perkataan wal yatalattaf maknanya bukan pukulan, bukan kekerasan, tapi sebaliknya, kelembutan. Kita perhatikan ya. Inilah yang dipesan kepada orang ataupun Ashabul Kahfi, salah seorang di antara mereka ataupun 2-3 orang di antara mereka yang akan pergi membeli makanan ini. Maknanya, inilah pergaulan yang perlu kamu tunjukkan. Selain daripada kamu ni nak cari makanan, umpamanya lah, mungkin kamu masuk bandar, kamu melalui kawasan yang mana jual makanan, lalu orang jual makanan itu makanan tak halal. Contoh je. Apa sama makanan tak halal? Kenapa tak nak apply sijil halal? Umpamanya lah, memang tak waktu itu tak perlu sijil pun. Umpamanya. Kenapa tak? So, teguran boleh tegur. Tapi biarlah caranya wal yatalattaf. Ini dia. Dia terkait dengan cara. Kadang-kadang seseorang itu tak dapat menerima teguran orang lain. Letaklah 2 orang sahabat. Sekali lagi lah, macam selalu, pinjam nama. Pak Mat dengan Pak Ali. Contoh saja. Pak Mat
nasihatkan Pak Ali. Pak Ali tak dapat terima nasihat Pak Ahmad. Walaupun nasihat Pak Ahmad tu betul. Apa yang dicakapkan oleh Pak Ahmad tu betul. Tapi Pak Ali tak dapat terima. Kenapa? Sebab cara yang digunakan kasar. Mungkin bahasa yang digunakan bombastik. Yang Pak Ali dengar je pang kata orang tu. Dia tak dapat terima. Kadang cara. Jadi bukan hanya setakat matlamat tujuan itu saja baik. Sebab itu dalam Islam, Islam ajarkan kepada kita yang matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat dan tujuan tu baik, cara pun biar sesuai baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini dia. Bersikap lembutlah. Namun sebelum itu, kita perhatikan, bila mana ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan, fab'asu ahadakum, maka salah seorang di antara kamu ini pergilah cari makanan ni. So bermakna ini datang ibarat macam arahan daripada seorang. Kalau mereka kawan-kawan, bermakna mesti ada salah seorang di antara mereka yang jadi leader, yang jadi ketua, yang jadi pemimpin. Ini juga mengandungi pengajaran yang boleh kita ambil. Bahawa kita ini hidup. Hatta dalam bermusafir, Nabi pun ajarkan kepada kita kan. Kalaulah kita dalam keadaan fis safar, fal yu'amirukum ahadukum, maka salah seorang di antara kamu, bila kamu berlayar 3 orang ni, salah seorang menjadi amir, menjadi ketua di antara kamu. Kapal pun perlu nak khodanya, pemimpinnya. Tak boleh begitu saja. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ia pernah mengeluarkan kata-kata yang cukup indah. La islama illa bil jamaah. Tiada Islam tanpa jamaah, iaitu kelompok orang-orang Islam, masyarakat Islam. Wala jamaah illa bil qiyadah, dan tiada jamaah tanpa adanya kepimpinan. Tanpa adanya kepimpinan, mesti ada seorang yang memimpin. Dan wala qiyadah illa bitta'ah, dan tiada kepimpinan kecuali dengan ketaatan. Tak guna kalau orang itu kita jadikan sebagai pemimpin kalau kita tidak taat kepadanya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini masyarakat Islam. Jadi kisah Ashabul Kahfi pun memaparkan, bila ada salah seorang di antara mereka ini katakan, pergi cari makanan yang azka, yang sesuai. Sebab itulah, ini menunjukkan di kalangan mereka pun ada pemimpin. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kenapa disuruh berlaku sikap lembut ini? Jangan kasar-kasar kepada orang dan sebagainya. Dijelaskan oleh ketua ni tadilah. Kamu hendaklah waliyatalattaf, hendaklah kamu ini berlaku lembut, bersopan dalam nak mencari makanan di bandar ni. Innahum in yadhharu alaikum, sesungguhnya mereka, iaitu kaum ini, in yadhharu alaikum, kalau mengetahui siapa kamu sebenarnya, keadaan kamu sebenarnya, yarjumukum, niscaya mereka akan merejam kamu, ataupun dengan erti kata membunuh kamu. Au yu'idukum fi millatihim, ataupun mengembalikan kamu ke dalam agama mereka. Walan tuflihu idzan abada, dan kalau itulah berlaku, sama sekali tidak akan berjayalah kamu buat selama-lamanya. Kamu larikan diri kerana tidak mahu menyembah Tuhan mereka, tapi hanya kerana kesilapan yang kecil,
Kalau kamu tidak berlaku lembut ini, niscaya akan terdedah siapa kamu, apa keadaan kamu dan sebagainya. Maka dengan yang demikian itu akan merugikan perancangan kita semuanya. So inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di mana kita dapati bahawa sikap orang-orang yang beriman di balik firman Allah ayat 20 surah Al-Kahfi ini, apa yang ingin sama-sama kita perhatikan di samping itu adalah sikap orang-orang yang beriman adalah berhati-hati dalam tindakan dan berwaspada dalam membuat perancangan. Maknanya semua dilakukan dengan kolektif, dengan berfikir panjang, berdasarkan kepada kajian, ilmu pengetahuan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan hayati ayat-ayat yang seterusnya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di sini dulu jamaah, di ayat 20 surah Al-Kahfi ini. Dan kisah Ashabul Kahfi ini belum selesai lagi. InsyaAllah akan kita selongkarnya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.